Matahari kita sebenarnya merupakan bintang kerdil kuning. Dalam 5 bilion tahun lagi, matahari kita akan mengembang menjadi bintang gergasi merah. Dan seterusnya akan membaham planet paling dekat dengannya antara Utarid, Zuhrah dan kemungkinan Bumi. Dalam tempoh pengembangan matahari menjadi gergasi merah, laut akan menggelegak, suhu permukaan mencecah ratusan darjah Celsius dan berlaku letusan gunung berapi. Apa yang patut kita buat kalau matahari tengah berkembang menjadi bintang gergasi merah? Kita keluar rumah untuk lihat apa di langit. Matahari kelihatan sangat dekat. Apa patut kita buat? Cari tempat perlindungan? Semuanya dah terlambat. Nak bina taman baru? Tapi, dekat mana? Planet Marikh pun akan kena tempias bahang matahari. Tak sesuai untuk kehidupan. Apa kata, kita travel jauh sikit, singgah di salah satu bulan paling misteri di Zuhal. Bulan dengan ciri-ciri seperti bumi. Titan. Adakah Titan berpotensi untuk kehidupan? Astrolab membawa anda 5 perkara menarik bulan Titan yang kita tak pernah tahu. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Titan merupakan bulan terbesar planet Zuhal dan merupakan dunia yang luar biasa. Di antara lebih daripada 150 buah bulan sistem suria yang kita kenal, Titan adalah satu-satunya dengan atmosfera sepadan dengan bumi. Titan memiliki radius sekitar 2,575 km dan hampir 50% lebih luas daripada bulan bumi. Titan berjarak sekitar 1.2 juta kilometer dari Zuhal dan Zuhal pula berjarak 9.5 AU dari matahari. 1 AU adalah jarak dari bumi ke matahari. Cahaya dari matahari mengambil masa sekitar 80 minit untuk sampai ke Titan. Kerana jaraknya, cahaya matahari sekitar 100 kali lebih lemah di Zuhal dan Titan daripada di bumi. Dan dari semua tempat di sistem suria, Titan adalah satu-satunya tempat selain bumi yang diketahui mempunyai cecair dalam bentuk sungai, tasik dan laut di permukaannya. Titan juga lebih besar daripada planet Utarid dan merupakan bulan kedua terbesar dalam sistem suria kita. Bulan Mushtari, Ganymede, besar sikit sekitar 2%. Dan atmosfera Titan kebanyakan ini dibuat daripada nitrogen, sama seperti bumi. Tetapi tekanan permukaannya lebih 50% berbanding bumi. Laut Titan terdiri daripada hidrokarbon cair seperti metana dan ethana. Laut Titan yang paling besar sedalam ratusan kaki dan lebar ratusan batu. Di bawah kerak tebal Titan, ais yang berupa air dan bukannya metana. Air bawah tanah Titan dapat menjadi tempat untuk menampung kehidupan seperti yang kita ketahui. Sementara permukaan danau dan lautan hidrokarbon cairnya dapat menampung kehidupan yang menggunakan ciri-ciri kimia yang berbeza, iaitu kehidupan yang belum kita ketahui. Misi Cassini-Huygens dilancarkan pada 1997 dan pada tahun 2005, probe Huygens dilepaskan ke permukaan Titan untuk mengkaji keadaan sebenar bulan ini. Ini adalah atmosfera bulan Titan. Segala rakaman ini adalah rakaman sebenar, bukan gambaran artis. Huygens akhirnya berjaya mendarat. Kita dapat lihat batuan ais di hadapan probe Huygens ini. Perasan tak ada bayang-bayang melintas di atas? Okey, itu sebenarnya adalah payung terjun probe ni. Antara 5 perkara menarik yang kita tak tahu mengenai Titan, yang kelima, jika matahari berkembang menjadi gergasi merah, Titan kini yang merupakan bulan yang sangat sejuk dan berais, berpotensi menjadi bumi yang mampu menyediakan kehidupan kepada manusia. Lautan aisnya merupakan air yang boleh digunakan sebagai sumber tenaga dan air untuk kehidupan seharian. Ketika matahari menjadi gergasi merah, suhu permukaan dapat meningkat sehingga negatif 70 darjah Celsius. Stabil untuk mewujudkan lautan air dan amonia di permukaannya. Agak-agak kalau hidupan laut, apa yang boleh wujud dalam tu? Megalodon? Atau yang lebih pelik lagi. Yang keempat, Titan mempunyai lapisan atmosfera yang tumpat, awan dan cuaca seperti bumi. Ia mempunyai hujan, cuma bezanya cecair metana yang turun secara slow motion.
dengan titisannya jauh lebih besar dari titisan hujan di bumi. Atmosfera Titan yang padat serta gravitasi kira-kira setara dengan bulan bumi bermaksud bahawa titisan hujan yang jatuh melalui langit Titan akan jatuh lebih perlahan daripada di bumi. Walaupun hujan bumi turun sekitar 9.2 meter sesaat, para saintis telah mengira bahawa hujan di Titan turun sekitar 1.6 meter sesaat, iaitu 6 kali lebih perlahan daripada hujan bumi. Titisan hujan Titan juga cukup besar. Diameter maksimum hujan bumi adalah sekitar 6.5 mm, sementara titisan hujan di Titan dapat mencapai diameter 9.5 mm atau sekitar 50% lebih besar daripada titik hujan bumi. Titan juga mempunyai ribut. Pengamatan dari data kapal angkasa Cassini NASA telah meneliti apa yang tampak seperti badai debu raksasa di wilayah khatulistiwa bulan Titan. Penemuan itu yang dijelaskan dalam jurnal yang diterbitkan pada 24 September di Nature Geoscience menjadikan Titan sebagai objek samawi sistem suria ketiga selain bumi dan Marikh di mana ribut debu telah diamati. Pemerhatian ini membantu para saintis untuk lebih memahami persekitaran menarik dan dinamik bulan terbesar Zuhal ini. Bezanya, ribut dekat sini sama macam hujan. Slow motion. Tak tahu nak kata romantik ke atau seksaan secara perlahan-lahan. Titan mengambil masa 15 hari dan 22 jam untuk melengkapkan satu pusingan orbitnya. Yang bermaksud bahawa seperti bulan bumi, Titan selalu menunjukkan wajah yang sama ke planet ini ketika mengorbit. Zuhal mengambil masa sekitar 29 tahun bumi untuk mengorbit matahari. Oleh kerana Titan mengorbit di sepanjang satah khatulistiwa Zuhal dan kecondongan Titan dengan matahari hampir sama dengan Zuhal, musim Titan berada pada jadual yang sama dengan Zuhal. Satu musimnya sahaja 7 tahun. Titan berputar mengelilingi matahari setiap 29 tahun sekali. Mesti ramai suka bila masuk je musim bunga kan? Mana taknya 7 tahun kot. Paling stres kalau masuk musim panas. Bila nak habis? Masuk musim sejuk je, semua stay at home. Bulan Titan sangat unik kerana atmosferanya sangat tebal. Di permukaan Titan, tekanan atmosfera sekitar 60% lebih besar daripada di bumi. Kira-kira tekanan yang sama seperti kita rasakan ketika berenang sekitar 50 kaki di bawah permukaan lautan. Atmosfera Titan kebanyakannya nitrogen, kira-kira 95%, dan metana, kira-kira 5%, dengan sebilangan kecil sebatian yang lain. Sebilangan sebatian yang dihasilkan oleh pemisahan dan kitau semula metana dan nitrogen menghasilkan kabut asap sama seperti jerbus tebal berwarna oranye yang menjadikan permukaan bulan sukar dilihat dari angkasa. Satu benda yang seronok nak buat dekat sini, disebabkan graviti rendah dan atmosfera tebal, kita dapat dengan mudahnya terbang dengan mengikat sayap ke lengan kita. Manusia juga boleh berperahu di tasik dan laut. Kalau kita tinggal kat sini, kita boleh berjalan-jalan dekat permukaan tanpa pakai suit angkasa. Bezanya kena pakai penutup kepala untuk tahan sejuk dan bekalan oksigen. Kalau nak beraya pun tak ada masalah. Pasang je sayap, terbang macam burung. Sampailah rumah Makcik Kiah. Yang pertama, yang ni berita baik untuk siapa-siapa yang kerja oil and gas. Titan mempunyai beratus-ratus kali lebih banyak hidrokarbon cair daripada semua simpanan minyak dan gas asli di bumi. Menurut data Cassini pada 2008, hujan hidrokarbon dari langit terkumpul dalam simpanan besar yang membentuk tasik dan bukit pasir. Pada suhu sejuk negatif 179 darjah Celsius, Titan jauh dari bumi. Hidrokarbon cair dalam bentuk metana dan etana ada di permukaan bulan dan tolin mungkin membentuk bukit pasirnya. Cassini telah memetakan sekitar 20% permukaan Titan dengan radar. Beberapa ratus tasik dan laut telah diperhatikan. Rizab gas asli di bumi berjumlah 130,000 juta tan. Cukup untuk membekalkan 8,000 kali jumlah tenaga yang digunakan di seluruh Malaysia setiap tahun untuk pemanasan, penyejukan, pencahayaan kediaman, memasak dan juga sebagai petrol kenderaan. Kemungkinan Titan mempunyai hidupan pada masa lalu, oleh itu NASA akan menghantar misi Dragonfly pada 2026 dan akan tiba pada 2034. Waktu tu dapat kita lihat penemuan oleh misi ini. Adakah bumi ini ada hidupan ataupun tidak? Okey, itu sahaja untuk kali ini.
Bagi yang baru jumpa channel ni, subscribe untuk terus mendapatkan info-info astronomi bahasa kebangsaan. Bantu Astrolab dengan like, komen dan share. Astrolab signing off from space.